Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan kita sama-sama baca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al-kiram hafizah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud naklah bersegera oleh kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang luas di antara langit dengan bumi disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah, dan mereka itu menahan akan kemarahan dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang bermaksud tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai akan dirinya sendiri. Yang mati silakan Tuan Imam, seluruhnya Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau, Tuan-tuan Haji, seluruhnya sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah sekali lagi tuan-tuan kita dapat bersama setelah kita berehat setelah Ramadan, Ramadan dan Syawal. Ada lagi Syawal tak? Ada sikit-sikit lagi. Nabi dah. Kita kadang terlajak, semua terlajak kan? Subuh pun terlajak, gayung pun terlajak. Baik, insyaAllah. Jadi malam ini kita lihat tajuk barulah, keturunan, nasab. Ada dua tajuk lagi sebelum habis kitab ni, itu dah tajuk nasab, keturunan, dan juga tajuk al-laqid, anak pungut. Anak pungut dan hukum yang berkaitan dengan anak pungut. Baik. Lepas tu habislah tak tu. Sikit lagi dua tajuk lagi nak habiskan. Lepas tu nanti kita baca hadis Riyadhus Shalihin tu juzuk yang ketiga hari tu. Itu kata juzuk ketiga sambung. Yang mana kita selang dengan juzuk kedua dengan tiga lah. Minggu yang kedua kita baca juzuk 2 macam biasa. Minggu keempat juzuk yang ketiga. Kita baca hadis Rasul juzuk yang ketiga lah. Baik. Setuju
Setuju? Baik. Jadi kita lihat ke tajuk nasab, ada keturunan. Pengenalan pada keturunan. Keturunan bermaksud kaum keluarga. Keturunan bermaksud kaum keluarga. Keturunan kita kan. Keturunan takkan tak tahu keturunan kan. Itu. Kau keturunan apa? Panglima garam ke? Panglima berantai kan? Kan orang dulu-dulu kan panglima kan itu. Balang apa ke, balang Melaka ke, keturunan apa? Okey. Jadi keturunan bermaksud kaum keluarga. Ia merupakan asas penting dalam menentukan pelbagai hukum seperti pusaka, perkahwinan daripada segi halal dan haram, wasiat, wali dan juga sebagainya. Ini antara benda yang penting lah dalam bab keturunan ni. Terutama sekali pusaka. Dia layak tak faham pusaka. Dia keturunan kau ke tak keturunan kau. Kemudian perkahwinan, boleh ke tak kahwin dengan dia? Apa hubung kait kau dengan dia? Kemudian wali tu juga kan. Nak sah pernikahan mestilah wali yang betul. Tak boleh wali yang tak betul. Memang dia wali dia. Kemudian wasiat dan sebagainya. Oleh itu bukti-bukti susul gaut keturunan itu perlulah jelas dan mantap tanpa menimbulkan keraguan dan kecelaruan. So persoalannya dia kata, bagaimana nasab antara dua orang dapat disabitkan? So macam mana kita nak sabitkan nasab? Daripada segi syarak yang memberi kesan kepada beberapa hukum syarak yang berkaitan dengannya. So bagaimana kita nak sabitkan? Sabitkan dia ni keturunan kita lah. Pensabitan keturunan bersyarat berdasarkan satu daripada benda berikut. Pertama, syahadah. Syahadah mana persaksian. Syarat persaksian adalah dengan dua orang lelaki yang memenuhi syarat-syarat sah saksi sebagaimana yang dijelaskan dalam bab nikah. Bagaimana dijelaskan dalam bab nikah. Jadi syarat persaksian mestilah dua orang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat sah saksi sebagaimana yang dijelaskan dalam bab nikah. Okey? Kalau dalam bab nikah saksi macam mana? Adil kan? Mestilah seorang yang adil, orang yang Islam, adil. Kalau kafir tak boleh jadi saksi. Dia mesti orang Islam dah. Lelaki adil, akhlak yang baik. Okay? Bolehlah orang tu jadikan sebagai saksi kita lah. Baik. Jadi persaksian kaum wanita atau seorang laki-laki dan dua orang wanita dalam mensabitkan keturunan tak diterima. Tak diterima lah. Walaupun contoh dalam bab pusaka, seorang laki-laki, dua perempuan disebahkan dengan seorang lelaki kan. Dua nisbah untuk seorang lelaki. Dalam bab orang kata mensabitkan keturunan ni, contohlah lelaki tak ada, yang ada perempuan dua orang, dia tak boleh diguna pakai lah. Tak boleh. Sepatutnya boleh lah kan. Mana dua perempuan nisbah lelaki kan. Kalau dalam bab pusaka sepatutnya bolehlah kita ambil perempuan. Kalau lelaki tak ada dua lelaki, tak boleh juga. Tidak apa? Boleh. Walaupun 4 perempuan pun tak boleh juga. Macam tu. Dia mesti lelaki. Tapi tak ada lelaki macam tu kan Ustaz, carilah lelaki. Carilah sampai ke mana yang dia dapat lelaki tu kan. Jadi persaksian kaum wanita atas seorang lelaki dan dua orang wanita dalam mensabitkan keturunan tidak boleh diterima. Hal ini adalah kerana keturunan merupakan satu unsur perkahwinan. Jadi pada lazimnya dia kata hanya lelaki yang lebih banyak mengambil tahu dalam masalah perkahwinan. Dengan itu persaksian wanita tidak terima. Tak boleh diterima lah persaksian. Walaupun wanita tu hebat macam mana pun, mungkin wanita ni seorang profesor ke, doktor ke, engineer ke dan sebagainya, tetap juga dalam bab persaksian tak boleh juga dengan pakai perempuan. Nak lelaki juga, nampak? Ni nak lebih lelaki, tapi ada orang dia tak nak jadi lelaki. Dia tak minat lelaki, dia minat perempuan. Ada alat lelaki dia buang, potong, kan? Dicabut alat tu, tukar alat perempuan.
Dia tak tahu tak peranan lelaki kan. Salah betul. Baik. Kemudian ikrar. Ikrar mana pengakuan? Ikrar adalah bahawa seorang, apabila seorang mengaku seseorang yang lain bahawa dia adalah ahli keluarganya. Contohnya, seorang lelaki berkata, aku mengaku bahawa si Zaid itu anakku. Atau aku mengaku bahawa lelaki itu ialah ayahku. Ikrar lah pengakuan. Dia mengaku sini dah. Ataupun disebut wallahi, wabillahi, watallahi, kan? Wallahi itu ayahku, itu anakku, tapi dia tak mengaku aku ayah dia. Ataupun itu ayahku, tapi dia tak mengaku aku ni anak dia. Nampak? Dia tak mengaku kan? Sedangkan anak sendiri diklaim bahawa itu ayah dia. Ataupun ayah sendiri diklaim bahawa itu anak dia. Maka sabitlah bahawa itu anak dia ataupun itu adalah ayah di sini lah, gitu. Mana ikrar, pengakuan. Baik. Kemudian apakah dia syarat sah ikrar, pengakuan? Ikrar diiktiraf hanya apabila memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, dipersetujui dengan bukti yang benar. Contoh, dia kata, contoh, dua orang mengaku bahawa mereka ialah anak beranak pada umur yang munasabah. Jika peringkat umur mereka tidak boleh diterima sebagai bapa dan anak, ikrar itu tidak sah dan hubungan keturunan mereka tidak sabit. Hal ini adalah kerana bukti yang benar bertentangan dengan ikrar tersebut. Okey, pertama, contoh, dua orang mengaku bahawa mereka adalah anak beranak. Mereka anak beranak lah. Mana ayah dengan anak kan? Anak beranak kan ayah dengan anak. Ayah dengan anak kira macam anak beranak lah. Ataupun anak dengan ibu kan, kira anak beranak lah tu. Pada umur yang munasabah. Dia ada satu tahap umur yang munasabah yang boleh dikira dari segi uruf lah. Maka boleh diguna pakai lah gitu. Tapi sini dia tak sebut. Dia tak sebut berapa umur dia. Jadi kira uruf lah. Kalau urus tempat agak macam mana? Berapa umur yang munasabah untuk kita nak sabitkan. Jika peringkat umur mereka tak boleh diterima sebagai bapa dan anak. Mungkin anak tu mungkin kecil sangat kan. Kecil sangat mungkin susah dia nak nyatakan itu ayah dia. Mestilah orang kata dua-duanya normal. Dua-duanya waras. Waras dah boleh berfikir. Waras dah boleh berfikir lah. Jangan dah macam dah nyanyuk macam tu kan. Susah nak mengaku bahawa itu anak dia. Baik. Ikrar tidak sah dan hubungan keturunan mereka tidak sabit. Hal ini adalah kerana bukti yang benar bertentangan dengan ikrar tersebut. Yang pertama. Yang kedua, diakui oleh syarak. Syarak tidak mengiktiraf sesuatu ikrar jika anak yang diperakui itu diketahui umum bukan daripada keturunannya. Syarat tidak mengiktiraf sesuatu ikrar jika anak yang diperakui itu diketahui umum bukan daripada keturunannya. Mana orang umum sudah tahu dah itu bukan anak dia. Semua orang tahu itu bukan anak dia, tapi dia nak mengaku juga itu anak dia kan. Ataupun orang semua tahu itu bukan ayah dia, bukan mak dia dan sebagainya. Semua tahulah. Tapi tak tahulah mungkin budak ni lupa ke, wayar dia short ke, pernah jatuh ke, sampaikan ingatan dia dah tak betul kan. Nampak? Jadi maknanya semua kena ambil maklum lah, kena cakna kan dalam bab itu. Kena cakna bahawa itu bukan anak dia kan, itu bukan mak dia dan sebagainya. Okey, semua daripada segi syarak kita dah tahu dah. Gitu. Hal ini adalah kerana keturunan yang sabit pada seseorang tidak berpindah pada orang lain menerusi ikrar. Sama ada anak itu mengakui ataupun tidak, dia tak akan pindah. Mana pada sudut syarak pun dah tahu dah. Ataupun mungkin kita tengok daripada segi IC dia ataupun segi nikah ke dan sebagainya kan.
sijil nikah. Kat situ pun boleh kita tengok. Mana dokumentasi, kita tengok pada dokumentasi lah. Menyatakan itu, dia tak ada keturunan, tak ada hubungan kait dengan budak itu. Dengan ayah, dengan lelaki itu. So tak bolehlah kita sabitkan ianya sebagai keturunan je. Mana daripada segi syarat pun tak lulus, apalagi yang bukan syarat. Kemudian yang ketiga, syarat sah ikrar lagi dipakui oleh orang yang diikrar. Orang yang diikrar membenarkan kata-kata yang mengikrar. Dengan syarat orang yang diikrar itu seorang yang mukallaf. Contohnya si A menyatakan si B itu ayah dia. Si B pun mengakui itu anak dia. Betul dia kata. Itu anak dia kan? Ataupun contohnya si A menyatakan itu anak dia. Itu anak aku dia kata. Dan anak pula mengakui itu ayah dia. Itu ayah dia. Mana masing-masing saling mengakui. Jangan satu pihak aku, satu pihak tak aku. Satu pihak mengaku, satu pihak tu blur kan itu. Ya ke tak ya tu kan. So mestilah dua-dua pihak mengakui lah gitu. Okey. Benda ni biasanya berlaku agak bila kan? Mungkin biasanya contohnya berpisah tempoh yang lama lah. Berpisah dalam tempoh yang lama. Kan sampai 10 tahun, 15 tahun berpisah kan. Tiba-tiba jumpa balik. Ni ya tak ya kan? Ya tak ayah aku ni. Okey. Ya tak anak aku ni. Okey. Jadi kat situ mungkinlah adalah mungkin si anak tadi mungkin dia membayangkan macam mana dia punya kata sehingga kan ayah tu dapat ingat itu anak dia. Dia mestilah bagi clue-clue lah, clue-clue tertentu yang boleh seseorang itu ingat, oh itu anak dia, itu ayah dia kan. Kalau dia tak ada clue tu susah sikit lah nak ingat kan gitu. Apalagi kalau berpisah dalam tempoh yang lama kan. Pisah mungkin ada kadang-kadang berpisah disebabkan peperangan. Berpisah disebabkan peperangan, berpisah disebabkan oleh tsunami. Kan tsunami berpisah, tak jumpa-jumpa. Dah 20 tahun, 30 tahun akan datang, jumpa balik. Kan? Gitu. Baik, yang ketiga, maknanya orang yang diikrar membenarkan kata-kata orang yang berikrar. Mana orang yang diikrar membenarkan kata-kata orang yang berikrar. Dengan syarat orang yang diikrar itu seorang yang mukallaf. Sebagai syarat kelayakan untuk memenuhi perakuan. Hal ini adalah kerana dia berhak menentukan keturunannya dan lebih mengetahui daripada orang lain. Nampak? Dia saja yang lebih tahulah. Dia saja lebih tahu. Ataupun mungkin ada tanda-tanda tertentu pada badan lah. Tanda tertentu pada badan. Mungkin tengok pada kata ada titik hitam kat badan. Ataupun jari mungkin satu terputus, terpotong dan sebagainya kan. Itu pun boleh guna pakai lah. Untuk benar seorang. Okey. Satu lagi, kalau kaedah zaman moden macam mana? Kalau kaedah zaman moden kan forensik lah kan. DNA lah. Kalau moden punya DNA, dia buat test lah gitu kan. Ini kalau tak ada kaedah-kaedah macam tu, so maknanya ikrar, mana pengakuan. Kalau susah sangat, mudah buat ujian DNA untuk memastikan itu anak dia, keturunan dia dan sebagainya. Ini biasanya berlaku macam ni tuan. Biasanya kadang-kadang nak dapatkan harta, ada juga. Mungkin si ayah tu harta dia banyak. Si anak pun kata, itu ayah dia tu kan. Ataupun mungkin anak ada harta yang banyak. Jadi si ayah pun kata, itu anakku. Apa bukti dia? Antaranya pengakuan dia. Maknanya anak mengakui itu ayah dia. Okey? Kalau dia tak mengaku je lah. Tak mengaku tu kena buat ujian DNA lah. Apalagi kalau harta banyak kan. Harta sampai berjuta-juta, berbilion-bilion harta tuan-tuan.
Jadi masing-masing mengaku, oh itu ayah dia, itu anak dia. Itu biasalah kalau zaman ni berlaku macam tu. Baik. Kemudian beikrar bukan untuk kepentingan sendiri. Okey, beikrar bukan untuk kepentingannya sendiri. Orang yang beikrar untuk kepentingannya sendiri, sama ada untuk mendapatkan faedah atau untuk mengelak mudarat, pengakuannya tidak dikatakan ikrar, tetapi hanya sebagai dakwaan. Mana dia nakkan something kan, harta lah. Contoh dia nak harta orang tu. Jadi dia pengaku lah, oh aku ni anak dia, aku ni anak dia, aku ni cucu dia, aku ni cicit dia, aku ni ayah dia, aku ni moyang dia, atuk dia lah, macam-macam lah. Semua mengaku kan, harta banyak. Oh, kalau dalam konteks itu, kalau ikutkan, tak boleh terima. Sebab apa? Dia nak mendapatkan faedah, kepentingan kat situlah, sebab tu dia mengaku. Gitu. Orang yang beikrar untuk kepentingannya sendiri, sama ada untuk mendapatkan faedah, dia kata, atau untuk mengelak mudarat, pengakuannya tidak dikatakan ikrar, tetapi hanya sebagai dakwaan. Dia istilahnya dakwaan, bukan ikrar. Setiap dakwaan tidak terima, melainkan apabila sabit dengan bukti persaksian dan juga sebagainya. Kalau dalam konteks dakwaan ni mestilah ada bukti. Al-bainatu 'alal mudda'i kan. Kaedah usul fiqh menyatakan al-bainatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Maknanya bukti itu mesti daripada orang yang mendakwa. Dan sumpah daripada orang yang kena dakwa. Itu dah masuk dalam kaedah itulah kan. Jadi maknanya kalau dia menyatakan dia anak si fulan sebabkan dia nakkan harta si fulan itu, so mesti dia nyatakan bukti lah. Apa bukti dia? Ada saksi tak? Ada bukti tak? Apa dokumentasinya? Kalau ada gambar ke, tunjukkan gambar lah. Kalau ada gambar, tunjukkan gambar. Ada tak gambar? Mana benda itu boleh jadikan bukti lah. Bukti di mahkamah untuk nak sabitkan. Contohnya seorang berkata, pemuda kaya yang meninggal dunia itu adalah anakku. Nampak? Contohlah, pemuda kaya yang meninggal itu adalah anakku. Kata-kata ini tak boleh diterima dan tidak dianggap sebagai ikrar mahupun persaksian. Hal ini adalah kerana ikrar akan membawa tanggungjawab kepada orang yang berikrar. Nampak? Pemuda kaya, saya kata dia kaya. Lelaki tu kaya, dia mungkin harta dia banyak, berbilion-bilion, begitu Toyota kan, dengan rumahnya, banglo dia, dengan tanah dan sebagainya, aset banyak. Jadi bila dah mati tu, ayah ni tak dapat dikesan. Ayah yang betul tak dapat dikesan, tiba-tiba muncullah seseorang yang menyatakan dia ayah si fulan kan. Dia adalah ayah si mati. Tujuannya nak dapatkan harta lah gitu. Jadi kata-kata begini tuan-tuan tak boleh terima dan tidak dianggap sebagai ikrar maupun persaksian. Hal ini adalah kerana ikrar akan membawa tanggungjawab kepada orang yang berikrar itu. Dia mesti akan bawa tanggungjawab. Sebab nanti kalau kau mengaku kau adalah ayah pada budak itu, pada si mati itu, nanti kau akan mendapat pusaka kan. Pusaka tu besok akan jadi masalah pada kau besok. Akhirat besok nanti kau akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Mungkin kat dunia kau mungkin boleh dapat harta tu, tapi akhirat besok adakah kau akan terlepas di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kau mengaku sebagai seorang ayah kepada si mati. Gitu. Baik. Sementara persaksian pula hanya diterima sekiranya tidak bertujuan untuk mendapatkan faedah atau untuk mengelakkan mudarat bagi saksi. Ini kalau dalam bab persaksian lah. Saksian hanya terima sekiranya tidak bertujuan untuk mendapatkan satu kepentingan, sesuatu faedah atau untuk mengelakkan suatu mudarat bagi saksi. Jadi dia buat persaksian tu untuk nak gelakkan orang tadi lah.
Mengelakkan haram tadi mungkin kalau dia tak saksikan, mungkin orang tu akan masuk lokap ke, masuk dalam penjara ke, kan? Dia akan memudaratlah pada orang yang disaksikan tu. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazuzu syahadatuz zanni. La tazuzu syahadatuz zanni. Maksudnya tidak harus persaksian yang diragui. Mana persaksian yang diragui tidak harus. Tak boleh ada persaksian keraguan. Dia mesti confirm betul lah. Confirm, yakin betul-betul suatu pelaku itu anak dia, itu ayah dia. Kan? Confirm lah. Ada saksi, ada bukti, ada dokumen dan sebagainya. Paling mudah macam itulah. Dan dokumen itu diiktiraf. Bukan dokumen cikai-cikai macam tu kan. Mestilah diiktiraf oleh pihak berkuasa dokumen tersebut. Kalau sijil nikah, mestilah sijil nikah yang original kan. Kalau sijil kematian, mestilah sijil kematian yang original. Okey? Kemudian kalau sijil apa lagi? Sijil kelahiran, sijil kelahiran, sijil nikah, sijil perceraian, sijil rujuk. Mana mestinya dokumen-dokumen tu mestilah asli lah, original. Kemudian kalau dari segi IC dia memang IC yang betul, IC yang asli punya, bukan asli IC yang cikai-cikai. Kalau masuk Islam, kalau masuk Islam, kad Islam, betul tak? Kad Islam yang original. Okey, dan didaftarkan akan dia ni sebagai seorang muallaf, kan? Betul tak? Mestilah dokumentasi ni penting kan. Kalau tak ada dokumentasi memang macam mana nak dijadikan bukti di mahkamah. Betul. Boleh kita bersyarat mengambil persyaratan tinggi sebagai jalan penyelesaian itu yang boleh, tapi kira bahasa yang terakhir lah, yang step yang terakhir. Mana dah buat macam tu pun tak boleh juga kan. Wah, pakai dokumen pun tak lepas juga. Caranya buat DNA lah. DNA ni siapa buat? Jabatan Kimia kan. Dia kena berurusan dengan Jabatan Kimia lah untuk dapat ujian DNA tu. Result dia. Okey. Yang diiktiraf. Betul tak Jabatan Kimia kan? Dia buat je. Kalau di Negeri Sembilan ada ke? Tak ada kan? Rasa di Putrajaya, di KL adalah yang buat ujian DNA ni. Jabatan Kimia. Saya pernah juga buat dulu lawatan ke Jabatan Kimia dulu. Pernah buat lawatan Jabatan ketika saya kerja di Halal, punya Halal tu. Pernah ke Jabatan Kimia. Pasal apa, untuk macam mana dia nak dapatkan pastikan sampel makanan tu. Sampel makanan tu ada tak kata DNA babi ke tak ada babi. Biasanya Jabatan Kimia lah dia akan tengok benda tu kan. Sebab ada yang kadang-kadang syarikat-syarikat makanan ni kadang-kadang dia keluarkan produk-produk baru. Produk-produk barulah dia keluarkan untuk dijual di pasaran. Dan mereka perlukan kepada segi halal. Jadi untuk kita nak bagi lesen halal itu, dia punya sampel tu kena antaranya mesti dihantar ke Jabatan Kimia untuk pastikan tidak ada campuran-campuran yang DNA babi lah kan dalam produk tersebut. Okey. Okey dia. Itu jalan terakhir lah. Kadang-kadang ada juga orang dia nak juga nak pastikan ke benda kan, itu anak dia, itu ayah dia dan sebagainya. Dah masuk mahkamah pun apa tak lepas, tak selesai juga, pergilah Jabatan Kimia lah untuk dapatkan ujian DNA kan gitu. Tu nak confirmation kan lah betul tu kan, dia ada berkait lah keturunan tu. Baik. Kemudian orang yang berkepentingan untuk dirinya sama ada untuk mendapat faedah atau menolak kemudaratan adalah diragui. Orang yang berkepentingan untuk dirinya
sama ada untuk mendapatkan faedah ataupun untuk menolak sesuatu mudarat adalah lagawi. Sehubungan itu kata-kata dalam contoh tersebut hanya merupakan satu dakwaan. Ada dakwaan aja. Kita tak boleh katakan dia ikrar, tak boleh. Mana ada something lah yang dia nak, kena nak dapatkan sesuatu imbuhan ataupun harta dan sebagainya, atau apa pula penilaian lah. Kan, ataupun untuk nak nolak mudarat kepada si mati, kan, ataupun anak tadi nak nolak mudaratkan anak yang masih hidup tadi, maka dia mengakui itu anak dia, kan. Jadi tak boleh lah. Dia hanya sebagai dakwaan, bukan sebagai ikrar. Ia tidak diterima melainkan jika dikukuhkan dengan bukti yang diakui oleh syarak. Antaranya adalah dua saksi yang adil yang mengakui kebenaran kata-kata tersebut. Okey, panggil dua saksi lah. Siapa saksi dia? Imam Bilal. Mana orang yang kita yakin dia ni seorang yang adil, seorang yang siqah. Siqah mana orang yang boleh dipercayai lah. Orang yang boleh dipercayai akan kata-kata. Mana segi zahiriatnya memang dia ni orang yang jujur. Kan, di belakang kita tak tahulah, tapi di depan kita tahu dia seorang yang jujur. Berdasarkan mungkin dia punya jawatan dia, kedudukan dia, pangkat dia, memang dia seorang yang jujur. Okey. Baik, kemudian bagaimana pula dengan pengakuan orang ramai? Al-istifadah. Istilahnya al-istifadah. Bagaimana kita nak sabitkan pula berkenaan dengan sesuatu benda tadi, keturunan tadi, dengan pengakuan orang ramai. Pengakuan orang ramai bermaksud seseorang individu bernasab kepada seorang lelaki atau sesebuah kabilah. Orang ramai di kawasan itu juga menasabkannya kepada lelaki atau kabilah yang sama, tanpa seorang pun mempertikaikannya sejak sekian lama. Sejak sekian lama semua akan bernasabkan kepada dia lah. Sebab mungkin dia ni orang yang paling tua dalam kawasan itu, orang yang paling tua dalam kampung itu, jadi semua orang kampung itu bernasabkan pada dia lah. Bernasabkan pada dia sebab dia ni orang otai lah, misalkan orang otai, orang paling lama, dan sentiasa menjadi rujukan, kan? Rujukan kepada orang dalam qaryah tersebut. Okey, ini pun juga boleh dikatakan sebagai untuk mensabitkan keturunan, kan? Jadi maknanya pengakuan orang ramai bermaksud seseorang individu bernasab kepada seorang lelaki ataupun sebuah kabilah. Orang ramai di kawasan itu juga menasabkannya kepada lelaki atau kabilah yang sama, tanpa seorang pun mempertikaikannya sejak sekian lama. Memang dah beberapa keturunan dah, mesti akan menasabkan pada dia lah. Sebab apa? Dia ni orang paling tua kawasan tersebut. Jadi pengakuan orang ramai adalah sama kedudukannya dengan persaksian yang sahih. Mana perakuan orang ramai boleh digunakan pakai dengan persaksian yang sahih. Dia sama juga lah label lah. Dia sama label macam persaksian sahih lah. Mana pengakuan orang ramai itu boleh diambil kira lah. Gitu. Ia merupakan dalil syarak dalam mensabitkan keturunan seseorang. Dengan syarat orang ramai yang mempakui itu dalam jumlah yang mustahil bagi mereka bersekongkol untuk berbohong. Mustahil dalam jumlah itu akan ada yang berbohong. Ini semua orang yang sikap-sikap, orang-orang yang boleh percayai lah. Contohnya dalam kampung itu, contohnya ada 20 orang yang sikap. Jadi 20 orang itu semua mengakui bahawa mereka itu daripada keturunan A, daripada keturunan B ke dan sebagainya, kan? Dia semua akan mengakui lah. Dia samalah macam kata Dajjal hadis. Dajjal hadis mutawatir, kan? Pernah dengar kan hadis, pembagian hadis? Hadis mutawatir, pernah dengar kan? Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah bilangan, ramai orang. Sejumlah bilangan orang yang ramai, dan mustahil di kalangan mereka itu berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia katakan hadis mutawatir atau hadis sahih lah.
Hadis sahih, hadis mutawatir, mana yang merawikan hadis itu ramai. Dan masing-masing mustahil akan berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengakuan orang ramai, al-istifadah. Jadi pengakuan orang ramai dianggap setara dengan persaksian syahadah dalam mensabitkan keturunan, dengan syarat orang ramai ini orang ramai yang boleh dipercayai. Ramai yang boleh dipercayai lah. Contohnya ada 20 orang dalam perkampungan itu, 20 orang ni memang boleh dipercayai. Dan sentiasa contohnya menjadi rujukan pada orang ramai. Hal ini adalah kerana keturunan ialah sesuatu yang tetap dan berterusan sekalipun generasi manusia silih berganti. Walaupun silih berganti, tapi kita tahu dia ni keturunan daripada keturunan mana. Kalau Nabi itu, Nabi Muhammad SAW itu daripada keturunan mana? Bani Hashim Abdul Muttalib kan? Dia daripada keturunan Bani Hashim Abdul Muttalib. Kemudian dia daripada siapa kan? Keturunan Nabi kan panjang dia punya keturunan tu. Susu gaul kan? Susu gaul sampailah kepada orang kata Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau keturunan kita kan berapa lapis keturunan kita yang tuan boleh ingat. Berapa lapis tentang keturunan-keturunan yang tuan boleh ingat lah. 2-3 lapis je. Tak dapat sampai 10 lapis ni memang susah lah nak ingat kan. Lah nak mencungkil, mencari, menyelidiknya, mengkajinya. Paling tidak pun sampai monyang je. Sampai monyang kan. Kita bin ayah kita, bin datuk kita, bin monyang. Arti monyang apa? Lunyai. Arti monyang apa? Monyeng. Monyang kan. Kita pun jadi confuse. Arti monyang apa? Tu. Okey. Oneng lah. Arti oneng? Itu orang dah tahu. Tahu dia tahu oneng. Nampak? Sebab biasanya kita hanya tahap tu je lah. Nak sampai tinggi lagi tahap untuk susu galuh tu memang susah kan. Susah lah. Memang orang kata nak kena banyak mengkaji lah. Mengkaji, bertanya kan. Jadi hal ini adalah kerana keturunan ialah sesuatu yang tetap dan berterusan sekalipun generasi manusia silih berganti. Oleh sebab lamanya masa berlalu tu kan, pembuktian asal usul seseorang menjadi sukar. Nampak? Oleh sebab lamanya masa berlalu, pembuktian asal usul seseorang tu susah kita nak buktikan. Apalagi kalau tempoh tu masa tu lama. Nampak? Dan benda tu pun tidak didokumenkan. Ada tak tentang dokumenkan? Tak ada kan? Keturunan mana-mana tak ada. Yang kita tahu kita ni suku apa? Suku tu, suku Jonang, suku Mungkar, suku tahu suku tu je lah. Suku tu je lah yang tahu kan. Suku apa? 3 nenek. Apa lagi? Biduanda kan. Mana? Semanggang. Setakat suku je lah. Tapi tetap ada tak buat kajian berkenaan dengan suku tu? Kenapa kita dikait dengan suku tu? Ada tak buat kajian? Kenapa kita dikaitkan dengan suku tu? Tak ada kan? Tak ada. Kita tahu kita suku tu je. Sebab apa? Mak ayah kita cakap macam tu. Sebab mak ayah kita ni suku 3 nenek, Semanggang, Mungkal dan sebagainya. Baik, justru perlakuan orang ramai amat perlu dalam mensabitkan keturunan seseorang. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bernasab dengan kabilah dan nenek moyang mereka. Jadi mereka akan bernasab kepada kabilah. Contohnya kabilah Bani Hashim Abdul Muttalib. Kemudian kabilah Bani Sa'ad.
Bani Sa'ad, Halimatus Sa'diyah kan, ibu susu Nabi Muhammad SAW, dia daripada kabilah Bani Sa'ad. Mana disebabkan, maknanya popular dengan nama kabilah lah, kabilah juga. Baginda tidak meminta mereka mendatangkan saksi untuk mensabitkan perkahwinan yang disaksikan. Malah baginda berpada dengan perakuan orang ramai yang tidak mempertikaikan perkara tersebut. Dengan itu hukum hakam dalam masalah tersebut berdasarkan peristiwa tersebut. Jadi dalam konteks pada zaman Nabi ini, untuk nak pastikan pengantin lelaki itu dengan pengantin perempuan tidak daripada keturunan nasab yang sama, jadi mereka nasabkan dengan kabilah. Kau ni kabilah mana? Kau kabilah mana? Jadi senang. Dia dah tahu dah. Dia tahu dah. Dia takkan berlaku orang kata clash kat situ dah dalam bab perkahwinan tadi. Okey? Dengan itu kemakam nama tersebut berdasarkan peristiwa tersebut. Okey. Kemudian insya-Allah akan datang pensabitan penyusuan. Wallahu a'lam bishawab. Habis. Ada soalan tak sebelum saya tutup? Ada? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan shalihan wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wasyahada ya alim nawilana qulubana binuri ma'rifatika wa tahana ta'alibin. Allahumma fakina bidin, Allahumma fakina bidin, Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma hamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkina minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna 'alaili wa atrafan waj'al hujjatan lana wa la taj'al hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.